wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa saharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah dan berbagai-bagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, kurniakan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dapat menyintai Allah, nikmat dapat dikenalkan. Kita dapat kenal Allah dari Allah, itu nikmat yang besar. Dan nikmat yang paling besar lagi, mana kita mengakui bahawa kita ini belum ada lagi, lalu Allah menghidupkan kita. Kita mengakui hidup ini adalah penceritaan, kisah-kisah yang Allah nak menyatakan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam hadis qudsi, aku ni perbendaraan yang tersembunyi, maka ingin aku dikenali. Kasihku jua siapa yang mengenaliku. Siapa aja nak belajar, nak mengenali Allah aja, maka itu tujuannya Allah jadikan kita. Maka kasihku kepada mereka yang ingin mengenaliku. Memang itu, aku pembendaraan yang tersembunyi, kata Allah. Maka kasihku jua siapa yang aku ingin jadikan mereka untuk dia mengenali aku. Bila dia dah mengenali aku, maka kasihku jua kepada dia. Pentingnya ilmu ni saya cakap tadi. Kita dicop sebagai kekasih Allah. Maka itu tujuan Allah Ta'ala kata aku, pembendaraan tersembunyi. Pembendaraan tersembunyi ni apa benda? Dia jelas. Bagi kita maksudnya tersembunyi itu tak jelas. Tapi pembendaraan tersembunyi itu maknanya bila kita kenal dia, kita nak kenal, tak buka luas. Yang dia tidak ada tersembunyi lagi. Bahasa macam tersembunyi. Perbendaraan tersembunyi. Bila kita dikata tadi, ingin aku dikenali, maka aku ciptakan makhluk manusia, maka bila dia kenal, aku cinta. Bila dah cinta, maknanya kita akan nyata jelas, tak tersembunyi lagi. Allah, ya Allah. Nikmatnya tadi kita, bila keindahan hidup ni, bila kita dah kenal siapa pencipta kita, hingga kita tak ada dalam bahagian untuk menguruskan al-ehwal diri kita dan juga al-ehwal sekian alam ini. Itu bahagianya kita sebab kita dah kenal, kita tahu kita tak memiliki apa-apa. 100% dia yang atur. Dia yang susun hidup kita. Kita jadi kelang kabut hidup ni sebab kita rasa macam kita nak kontrol ni. Bangun tidur, anak nak hantar sekolah ini, nak bagi makan ni. Kita otak kita set kat situ, beban dulu. Cuba kita bangun tidur, biasakan, amaliakan. Ya Allah, engkau yang tahu urus. Sebab apa engkau hidupkan aku, ya Allah. Uruskanlah diri aku, jangan kau biar aku urus dia. Baru kita memikirkan yang lain tu, baru dia akan datang suci benda tu. Cantiklah kehidupan kita disusun oleh Allah. Tapi awal-awal lagi kita dah bangkang dah. Macam kita rasa kita boleh susun pula ni. Sekejap lagi hantar anak macam biasalah buat. Kita dah jadi macam biasa. Kita mengakui kita boleh menguruskan. Bila tak jadi, mula kita bangkang. Bila tak terlewat lah, ada je tak kenal, dah mula kita hilang kita punya perasaan kepada Allah, bertambah lagi jauh. Itu duduk tu saya cakap tadi, kalau kita naik ke atas, kita daripada bawah kita tengok Gunung Ledang, atau di Kedah ni gunung apa, Perlis, gunung apa Ustaz? Cuping. Atau Kedah Gunung Jerai. Kita tengok daripada bawah, kita tengok atas. Indahnya kalau duduk kat atas gunung itu. Ya. Tapi bila kita dah naik, teruk sangat naik, macam-macam ujian naik. Sampai ke atas, kita pula tengok bawah. Indah juga kat bawah ni. Jadi indah tu sebenarnya kat mana? Keindahan tu kat mana?
kat bawah tadi kita tengok atas indah. Dan naik ke atas kita tengok bawah indah. Apa tu rahsia tu indah tu? Ya? Hati kita memahami bahawasanya itu atas ke bawah ke mana kalau kita bawakan kita rasakan rasa yang bagi indah tu siapa? Itu yang kita lihat. Jadi kita tahu di mana pun dia letakkan kita tetap merasakan dia lah. Di atas pun indah, di bawah pun lihat indah, tetap juga sebenarnya dia yang menjadikan keindahan tu lebih kita dudukkan di situ. Engkaulah keindahan tu ya Allah. Yang lain-lain ni untuk menceritakan engkau lebih indah ya Allah. Apa pun indah. Ya, kita duduk sini ramai-ramai. Lepas tu kita bersendirian. Indah juga bersendirian. Asalkan kita dengan ramai-ramai pun kalau kita tak dengan Allah, tak ada keindahan. Hati seorang ke lain tak ada kasih sayang. Ni tak ada kasih sayang. Tapi semua hati kita ramai-ramai. Ingatkan Allah. Indahnya tadi. Itu jadi. Keindahan tu bila kita ada dengan Allah, rasakan dia Allah SWT. Pergi, pulang, ke mana pun, pertemuan, perpisahan, tetap indah juga. Sebab kita rasakan dia dahulu. Dia yang mempertemukan kita di sini. Dia yang memperjalankan kita untuk berkumpul berapa orang kat sini. Semua dia yang tentukan. Tak ada satu yang kita nak rasa seolah-olah macam kita tak mengaji, kenal diri, kenal Allah. Memanglah kita takkan rasa efek kesan daripada untuk apa kita nak merasakan bahawa ini satu kenikmatan, keindahan, kemanisan iman kita bila kita berkumpul ramai-ramai ni. Bila tak mengaji kenal diri, kenal Allah. Masing-masing otak ke lain. Ada yang nak ke sini, ada yang nak ke sini. Tak disatukan dengan mengesakan Allah dengan kasih sayang. Rugilah. Jadi kita alhamdulillah datang kita, pergi kita semua dalam keadaan keindahan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita dah begini kumpul, kita indahkan, kita keimanan kita rasakan Allah Subhanahu Wa Taala tu Musa. Kemudian bila kita berpisah masing-masing, kita tetap rasa keindahan kita dengan Allah. Jauh macam mana kita berpisah, tetap hati kita rindu sesama kita. Tetap kita bila ada seseorang, misal katalah kita ni dah keluar daripada kita punya golongan jemaah, kita pergi ke satu tempat tu orang menceritakan tentang keburukan jemaah kita, maka akan berdetik dalam hati kita tidak akan mempercayai apa yang dikatakan. Itu makna lebih indah lagi, lebih lagi jadi kehidupan kita lebih bahagia lagi. Kita tak mau mendengar keburukan atas golongan kita yang dalam keadaan kasih sayang. Apabila seorang tu menceritakan keburukan jemaah kita, kita rasa jadi tak selesa atas perbuatan, perkataan yang mengatakan. Saya belajar silat lincah contohnya. Dalam silat lincah tu ada seorang yang buat yang tak elok dalam silat tu. Kemudian orang luar silat cakap, silat lincah tengok tak betul. Padahal yang tak betul seorang tu dalam tu. Dia chop semua surat silat lincah tu tak betul. Meskipun Islam jugalah. Islam ni kan luas. Banyak seluruh dunia ada orang Islam. Malahan majoriti banyaknya di dunia ni adalah orang Islam. Menurut kajian. Saya tak kajilah. Orang lain kajilah. Beritahu. Mana orang umat Islam ni lebih ramai. Jadi kalau kita kata orang Islam ni banyak buat benda tak elok lah, itu sikit sangat sebenarnya. Takkan kau nak cop semua orang Islam tak betul. Sesat. Tak boleh. Kadang dalam grup tu, tarikat tu seorang tu yang buat tak elok. Kita cop tarikat, semua tarikat tu sesat. Tak boleh lah. Itu dah satu keburukan. Mana yang tak betul tu je kita perbetulkan. Dia kalau ada nilai kasih sayang, dia tak akan cepat menghukum. Dia akan merangkul kasih sayang untuk baiki dulu. Bukan menghukum. Kita, kalau ada perangai tauhid, berkasih sayang, kita tidak akan menghukum. Malahan kita akan mengata perangai dia tu tak elok tu, akulah dulu tu. Tu perangai akulah, tu ditunjukkan aku dulu. Dia akan gitu. Dia tak ada masa mengatakan orang tu salah. Ya, isteri Nabi pun bila ditanya bilakah orang tu jadi baik? Bila dia sangka dia tak baik, tu baiklah. Orang yang baik tu bukan dia menyangka dia tu baik.
tapi dia sentiasa rasa dia tak baik. Itu orang yang baik. Tapi kalau kita selagi kita rasa kita baik, tu sebenarnya kita tak baik. Lebih baik kita bawa pakaian tu. Kita ni memang tak baik. Yang baik tu Allah. Selamat gitu kan. Tapi bila kita rasa kita baik, kita akan nampak orang tak baik. Bahaya, beban hidup kita. Dan itu bebaskan pemikiran kita. Jangan meletakkan dalam pemikiran kita baik. Dalam pemikiran kita tetap kita kata kita tak yang baik tu Allah. Supaya apa yang kita nampak tak baik, dia tak akan menjadi itulah aku. Maknanya. Jadi timbul rasa, dia panggil tadi tawaduk. Merendah diri. Tengok dulu pernah ada orang cerita lah, satu orang ustaz ni, masa Allahyarham Tok Guru Nek Aziz masih hidup. Dia pergi pukul 4 pagi, lebih 4-5 pagi lah macam tu. Dia pergi belum waktu subuh. Dia pergi satu bilik air di Kelantan tu, berdekatan dengan rumah Tok Guru lah juga. Dia lihat Tok Guru tu, dia ingat siapa bersihkan bilik air tu. Bilik air yang masjid kan. Rupanya dia tengok pakai baju singlet, Tok Guru tinggal bersihkan gosok toilet. Ustaz ni jadi terperanjat tengok sifat tawaduk dia tadi. Supaya jangan hilang sifat tawaduk dalam diri dia. Bila nak hilang, dia pergi bilik air dia. Tok Guru kata gitu. Itu kita kena begitu. Bila ada sifat macam nak rasa kita ni hebat ke, kita dah hebat nak rasa keakuan diri, pergi duduk cari tempat-tempat macam itu. Kutip sampah ke, biar orang pakai pakaian compan camping ke. Kalau orang supi dulu kan, dia pakaian dia ada cantik. Bila nak rasa ego, dia pakai pakaian compan camping, dia pergi pengemis. Dia berkutip sampah. Dah hilang tu betul. Kadang-kadang zikir-zikir makin dia kuat ego tu. Lagi banyak beramal, kita ingat lagi dia hilang ego. Bertambah banyak ego. Lagi. Jadi itulah cara dia, orang wali-wali Allah ni gitu. Dia duduk dengan pengemis lah. Dia cari jalan untuk kita tawaduk, merendah diri. Sebab diri kita ni kalau kita rasa kita beramal gitu, dia mai datang, dia punya bisikkan, engkau memang hebat. Belakang kita bisik pula. Engkau ni, kalau tak ada engkau tak jadi ni, kampung ni sunyi lah. Macam-macam lah dia puji kan. Yang lain memang, engkau je seorang yang hebat kat sini. Kita pun makin jauh, sekali dia lepuk ke bawah, tergolek kita. Dia bagi angkat tinggi-tinggi dulu. Itu tak ada. Jangan pasang lah tu. Jangan ada dalam pemikiran kita gitu. Bila nak ada, cepat-cepat kita cari jalan untuk rendah diri. Salah satu macam Tok Guru arwah tu aja. Apa yang kita rasa terhinanya, kita rasa kita dihina kalau kita buat. Imam Ghazali kan kena ketuk kepala dia. Nabi dia kata kalau nak belajar boleh. Sebab kau dah terlalu orang muliakan kau. Kau tak sanggup nanti kalau aku ajar kau, kalau ada perangai tu lagi. Perangai kau nak orang muliakan lagi. Ataupun kau dah terbiasa orang akan muliakan kau. Kau tak nak. Tapi kau akan ada perasaan tu nanti. Itu Imam Ghazali tu Nabi Hidayah ajar. Hari Jumaat kau tunggu depan pintu masjid. Awal datang. Kenapa awal datang? Orang pertama datang kau. Nanti orang kedua datang. Kau ambil terompa kasut kau tu. Kasut. So ketuk kepala kau. Imam Ghazali buatlah. Dia nak belajar ilmu tu kan. Rupanya dia buang dulu. Dia panggil delete dulu. Apa tu ilmu kepandaian kau ke orang. Sampai orang kata Imam Ghazali tu gila. Tak usahlah jumpa dia. Fatwa dia semua. Dia gila dah. Sampai gitu baru guru dia layak. Kau baru boleh belajar. Itu tadi. Sebab ilmu fiqh dengan ilmu tauhid ni. Ilmu mengenal diri mengenal Allah ni. Ilmu tauhid ni sangat penting. Kalau ilmu fiqh, kita belajar banyak-banyak, tauhid silap sikit dia, hancur semua ilmu fiqh kita. Amalan kita jadi rosak. Tapi kalau kita belajar ilmu tauhid hari-hari, siang, malam, pagi, untung kita. Sebab kita sentiasa tak ada rasa keakuan. Orang belajar ilmu fiqh ni, keakuan dia makin tinggi. Tawaduk dia rendah. Dia tak merendah diri sebab dia rasa makin banyak berisi dengan maklumat, dia rasa iblis pun banyak kan.
Jadi sombong tak datang bila iblis. Itu pasal Allah nak menceritakan skripnya tu supaya kita faham. Lagi kau banyak ilmu, kau bersandarkan ilmu, lagi teruklah sombong kau. Sampai aku ciptakan Adam, kau memprotes. Aku lebih lama daripada Adam, kenapa aku nak sujud hormat dengan dia? Dia fikir akal dia lah. Itu sebenarnya kita cakap kita beramal jangan menggunakan akal. Kita beramal menggunakan iman, keyakinan bahawa dialah yang melakukan, bukan kita. Pakai akal, akulah. Berapa kau nak bayar Allah? Syurga boleh? Kita nak arah-arahkan Allah Ta'ala. Allah nak bagi kita lebih daripada itu. Allah ni dia maha mengetahui. Tak payah ajarlah. Ya Allah lepas ni bagi ni, ya Allah lepas ni bagi ni. Nak ajar Allah Ta'ala tak payah. Allah tu lebih tahu apa yang nak dibagi kepada kita. Lebih baik kita sangka baik dengan Allah. Tu tadi. Memang betul. Baiklah tu. Memang keserah pada Allah. Dia tu lebih tahu diri kita pada kita sendiri. Kenapa kita nak arah-arah dengan Allah Ta'ala? Jadi kita seadanya mengatakan apa yang Allah bagi pada kita, syukur pada. Jadi diri kita masing-masing. Ni jadi diri masing-masing. Ni jadi. Jangan kita nak jadi diri orang. Kalau aku jadi kaya macam ni kan. Itu dah kita maknanya tak redha dengan apa Allah Ta'ala skripkan untuk kita punya kehidupan. Itu cukup bahaya. Nanti membawa diri kita tak puas hati dengan sesuatu yang Allah Ta'ala beri. Padahal itu yang terbaik apa yang Allah bagi. Terenungkan daripada kita dilahirkan di alam roh, kita rasa bahagia. Kita bila nak jumpa orang, kita jumpa, aku nak ceritakan pengalaman aku susah lah. Perkataan tu Allah dengar tu, susah. Ya, kita kan nak jumpa orang kan, kita nak ceritakan pengalaman aku susah ni, aku mau. Siapa dengan siapa tu? Waktu kita cakap tu Allah dengar. Susah. Susah maknanya aku bagi. Cuba kita cerita nak jumpa orang, kita cakap, aku bahagia lah, senang lah, aku hidup dengan Allah. Allah dengar macam tu kan. Allah dengar apa kan? Sentiasa dengar. Kita cakap dengan orang, jumpa dengan orang, walaupun kita sebenarnya susah, aku bahagia lah. Betul, aku bahagia. Kita jangan tunjukkan muka kita tak bahagia, walaupun kita itu orang-orang ahli Allah. Nabi Musa diceritakan, tentera dia pergi perang, Nabi Musa bawa, menang aja. Tentera Musa ni gagah, tentera dia gagah-gagah semua. Kan? Menang aja perang. Setiap kali menang, tentera Nabi Musa kata, Musa di situ. Siapa tentera yang hebat? Ramai-ramai tentera kata, Musa. Nabi Musa diam. Dalam hati dia rasa bangga sikit lah. 2 kali, siapa tentera menang? Musa. Dia rasa, dia makin lagi apa? Rasa macam keakuan diri tu. Kali ketiga, menang lagi perang. Siapa tentera hebat? Tentera panglima dia kata, Musa. Dia pun, dia lagi kuat ngangguk dia. Lepas tu Allah tegur. Kali ketiga Allah tegur. Musa, ada orang lebih baik daripada engkau. Siapa ya Allah? Di ujung dunia sana. Pergi cari. Tempat ni aku bagi lokasi. Location dia Allah bagi. Dia pun cari, tak jumpa. Dia kan perjalanan Nabi Musa punya orang kan. Cari, tak tahu bertahun-tahun cari. Yang Allah Ta'ala masukkan orang yang lebih baik daripada engkau. Cari, saya dah macam putus asa lah. Macam dia dengan Nabi Hidir nak cari. Dah penat sangat dah. Dah macam nak putus asa dah. Tak jumpa kita ni tengah laut nak jumpa Nabi Hidir. Macam mana ni? Gitulah dia nak jumpa orang ni tadi. Dah macam dah frust lah dengan dia punya sahabat. Dah lah tu. Last sekali ada jumpa satu orang peniaga, dia kata, ada satu orang ni, dia ni tak sanggup lah nak tengok dia. Kondisi dia dengan cacat, dengan apa, duduk seorang-seorang. Kaki bongkak macam tu, bernanah. Mata macam nak terkeluar ni, berkurap lah. Tak sanggup lah tengok dia, tak payah turun pun tak apalah. Kalau kita tengok dia, hilang kita punya selera nak kejar dunia ni. Dia boleh hidup ke macam tu? Kita akan fikir macam tu. Dalam keadaan kondisi macam tu. Kita pernah tengok tak orang bila kita, boleh ke dia hidup dengan cara macam ni? Kaki besar tak boleh jalan. Pecah-pecah keluar nanah ke apa, busuk lah. Mata macam orang tengok pun lari. Boleh ke dia hidup macam ni? Allah bagi hidup ke orang macam ni? Kalau kita tengok ni, Nabi Musa pun kata, itulah orang kita nak cari. Dia naik ke atas bukit dalam gua.
Memang daripada jauh dia tengok memang orang ni memang dah tersandar tak larat matu, kaki bongkak, gajah bernanah. Memang tak boleh jalan. Duk. Memang kesian lah. Nabi Musa makin dekat makin kesian. Ya Allah, ini ke orang yang paling bahagia? Paling apa? Allah cintai ni. Paling hebat sekali ni. Macam tak percaya ada ke kondisi dia macam ni. Makin dekat Nabi Musa memang tengok sedih lah. Matu cebis, mulut pecah ni dengan ya Allah, kaki besar mendanah. Tak boleh jalan. Macam mana dia hadapi hidup di hari-hari begini? Nabi Musa kesian dia pun doa. Ya Allah, sembuhkanlah jadi dia macam biasa. Dia macam kurang dengar orang tu. Apa kau cakap saja? Aku doakan supaya kau jadi normal macam kita. Dia tepuk tangan Nabi Musa. Biadab kau, jangan kau doa begini. Biarkan aku keadaan macam ni. Aku bersyukur Allah bagi aku begini. Hati aku masih tenang, Mas. Allah sentiasa rasa redha aku. Aku redha pada Allah. Jangan kau robah. Kalau aku robah jadi aku tak Allah tak redha pada aku. Baru Nabi Musa tahu nampak. Manusia dalam keadaan yang begitu kondisi, dia bersyukur. Kalau sehat bersyukur biasa. Tapi sakit yang amat teruk kita tengok pun tak sanggup, bersyukur tu pelik tu. Itu yang dikatakan maksudkan Allah Ta'ala, orang yang aku cintai. Lebih aku cintai. Orang yang bila dia susah, dia tak mau berdoa. Sebab apa? Dia rasa bersyukur, hati dia yang penting dengan Allah. Itu sakit gigi sikit je. Terus. Anjet bagi hilang. Ya. Kita tak nak buat main dulu. Ya Allah, sakit ni nikmat daripada Engkau, Ya Allah. Kalau Engkau tak bagi sakit, aku tak dapat rasa nikmat sehat. Terima kasih. Buat mainlah dulu. Ini satu kampung tahu. Si Haji sakit gigi. Macam mana nak buat ni? Oh, kelang kabut ni. Bagi kelang kabut dia. Relax. Dia sakit tu. Kita buat main. Setengah jam ke, 1 jam ke. Buat main lah. Sakit tu tukarkan. Ya Allah, sakit ni tak sakit sangat, Ya Allah. Lupa kau lagi sakit, Ya Allah. Cubalah sakit tu buat main macam tu. Rasakan nikmat dia tadi. Tapi kalau sikit sakit gigi tu kita tak buat main gitu, sakaratul maut boleh hadapi tak? Ya, garanti tak lulus punya. Kalau baru sakit gigi aja kau tak boleh nak buat main untuk rasakan nikmat dengan Allah, ya, ataupun bersabar, apatah lagi sakaratul maut, seluruh anggota sakit, bukan gigi aja, seluruh. Nabi cakap ni macam mana daging kita ni melekat macam ni, dia tarik pelan-pelan. Roh kita kena dengan daging jasad kita dah biasa kat dunia, mesra. Tak biasa kita lepaskan roh kita pada Allah. Ketat yang saya macam ni. Nak lepas macam mana? Tersiat dengan daging-daging kali ya. Sakit tak sakit? Tak dapat nak diucapkan. 70 kali mati punya sakit. 100 kali sakit, pancung mati sakit. Ini 70 kali. Yang main-main mati sakaratul maut tadi. Kalau tak dilatih, tak betul-betul kita menghadapi sikit demi sikit Allah bagi. Itu pasal kita tengok kadang orang ni 3 bulan di ICU baru dia mati. Allah nak bagi dia sakaratul maut tu 3 bulan untuk cuci. Kita tak tahu cara Allah Ta'ala tu. Dia bagi peluang pada hamba-Nya. Dia ni boleh bagi sakit ni, dia bagi sakit ni. Semua Allah yang kontrol supaya kematian dia dalam keadaan yang bihusnil khatimah. Kita tengok kesian dia. Ya Allah, sembuhkanlah dia. Kita tak faham. Kadang kita kena fikir ke situ. Allah bagi sakit tu tadi untuk dia hadapi maut tu dalam keadaan tenang. Kalau keadaan dia nikmat, dia lupa pada Allah. Dicabut, memang ganaplah kita. Maka tu Allah bagi kita sakit sakaratul maut supaya dalam keadaan sakaratul maut itu kita sedar untuk pulang kepada Allah. Ya Allah, matikan aku dalam tangan tak sakit. Kita minta itu tak sakit tapi kita lupa Allah. Buat apa? Betul? Macam tidur. Cuba tidur. Tak sakit kan? Padahal mati tu. Tapi kita keadaan tak sakit, kita rasa macam tenang tak tidur. Tenang. Sebab cuba tukarkan sebenarnya. Ni mati ni. Tidur ni mati tak tahu-tahu tak jaga. Tahu-tahu dinding ni kubur kan. Mati aku. Macam mana punya panik tu. Tak apalah. Kalian dah pergi dulu. Saya lambat sikit. Saya tak nak cepat. Saya nak lambat. Tak apa. Tengok macam confident ni nak pergi dulu. Pergi dulu.
Tak apa. Ya. Saya biar lambat-lambat bab tu lambat apa. Biar alhamdulillah kita bersyukur pada Allah sebab kita akan ajar Allah Taala ajar kita selalu rasakan dia ni lah ilmu kita ni mengenal diri ni untuk ajar diri kita selalu bersedia untuk dengan tak ada keakuan diri. Dengan tak ada keakuan diri kita akan merasakan dia je yang ada, itulah dia cara dia yang Allah Taala ajar pada kita. Kembalilah innalillahi wa inna. Ini orang tu dah mati baru kita sebut innalillahi wa inna. Tak tempat. Waktu yang tepat tu selalu kita kena ingat, kita kena selalu kembali kepada Allah. Sebab apa? Kita selalu ada keakuan diri. Kita tak kembali kepada Allah tu. Jadi nak beramal dengan ayat ni kena faham. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan orang meninggal je kita sebut. Tu bukan nasihat tak sesuai. Tapi kurang sesuai. Yang sesuai ni kita yang pakai selalu. Sebab kita mudah lupa. Jadi kita kena beramal maqam tu tadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sentiasa rasakan Allah, jangan ada keakuan diri. Itu maknanya maqam bila kita nak beramal dengan ayat tu tadi. Baru kita faham satu ayat yang Allah bagi ada maqam dia. Bila kita tahu maqam dia, kita beramal. Itu nama dia. Sebelum ni kita hanya menyebut dia, itu bukan beramal. Kita baca ya Quran banyak-banyak tu baca Quran. Tu membaca. Quran tu minta diamalkan. Baca je kita syok 40 tahun baca je. Tapi kita tak. Kita kumpul je kayu api, tak buat kumpul je kayu, tapi kita tak buat rumah. Ibarat baca je. Tak lepas pada kerongkongan, tak lebih pada tu kita baca Quran. Tak dibawakan dalam kehidupan. Itu tadi. Saya dah ceritakan dulu kan, Bismillahirrahmanirrahim aja. Kita pun tak tahu makam tu punya Bismillahirrahmanirrahim. Kita kena amal penglihatan kita, penglihatan Allah, pendengaran kita, kehidupan kita, nafas kita turun naik, ya Allah. Kalam kita, kalam Allah. Kita punya makanan kita halalan thayyibah. Kita punya niat kita kerana billah semata-mata. Tu letaknya Bismillahirrahmanirrahim. Kita amalkan. Susahlah nak amal bismillah macam ni. Baru tahu. Selama ni kau hanya membaca. Tempat-tempat dia tu tadi, jaga mata, jaga telinga, jaga pernafasan, jaga kalam tu tadi. Jangan rasa kalam kau. Tak boleh lah. Itu saya cakap tadi. Kamu baru peringkat membaca Bismillahirrahmanirrahim. Cuba kamu amalkan Bismillah, jaga tu tadi. Baru kamu tahu, ya Allah, dapatlah dipanggil nanti Sunan Kalijogo. Wali Sunan Kalijogo. Apa yang dia jogo ni? Mata air ni jogo ni. Jogo ni. Jogo titik-titik ni. Bismillahirrahmanirrahim. Jogo. Kali ni. Kalijogo ni. Jogo. Baru dapat Qadir. Bila jogo dapat kekuatan daripada Allah. Syekh Abdul Qadir. Wali yang Kutubul Ghaus tinggi. Kita juga nak jadi tinggi tadi. Kita juga nak jadi karamah Qadir. Tapi kalau tak jogo tadi, tak jogo tu macam mana nak jadi? Kita menjogo amal kita jangan jadi rosak dengan jogo lah penglihatan. Kita baca Quran banyak-banyak baca tapi kita tak jogo ni. Tak nambah apa-apa. Wala yazidu zalim illa khasar. Quran ni bila kita buat zalim, tak menambah apa-apa, melainkan kerugian lagi. Jadi kerugian. Bukan saya cakap. Cuba buka. Ayat apa Ustaz? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil Isra. Wa la yazidu zalimina illa khasar. Zalim, kita lihat mata tu bukan penglihatan kita. Kita rasa penglihatan kita. Zalim lah tu. Allah bagi penglihatan supaya mengakui itu penglihatan dia, bukan penglihatan kita. Apa tandanya apa kita melihat dengan keakuan diri? Kita melihat kipas-kipas yang kita nampak. Itu kita dah ada keakuan diri. Tapi kalau tak ada keakuan ni, kita angkat kipas, kita tak nampak kipas. Kita nampak pencipta kipas. Bukan Jepun tu tadi. Tapi besi tu daripada mana? Dia bergerak ni, dia ambil current daripada air. Air siapa punya jadi kan? Kita kaji semua dah, kita tak nampak kipas dah. Kita nampak Allah. Bukan Allah tu kipas. Tapi yang menggerakkan kudrat dan iradat siapa, ilmu siapa yang menjadikan gitu. Nanti kita nampak Allah dahulu lah. Kalau tak mengaji,
Payahlah nak bagi faham. Mana kipas ni KDK ni Jepun lah, ni Cina yang buat lah. Cina juga kita nampak, Jepun juga yang kita nampak. Dah kita menzalimi. Wala yazidu zalim, kita baca Quran tapi kita zalim, tak menambah apa, malahan kerugian kata Allah. Minta maaf, bukan saya tak bagi kan. Dia edit saya, dia kata, si Aziz kata jangan baca Quran. Bukan saya kata tapi baca Quran, Allah nak kita amaliyah supaya jangan zalim. Gitu dok kata wala taqrabu zina, dengan taranum, dengan apa semua, dengan nada fasih apa semua. Tapi kita tak faham taqrabu zina tu apa. Jangan hampiri zina. Zina tu apa? Hampiri tu apa? Kita tak kupas satu-satu. Macam mana kita nak amaliah kan? Beratnya kita ni kan. Dok baca tapi tak faham. Baca tu bagus dah, tapi bagi faham lah. Supaya dapat dia punya syifa'un warahmatul lil mu'minin. Bagi orang yang betul-betul kenal diri orang mukmin, dia akan dapat syifa'un, menyembuhkan penyakit roha, jahil tentang Allah. Syifa' dia dapat penyembuh untuk hilangkan sakit rohani. Apa penyakit rohani yang paling besar? Keakuan diri. Itu akan hilang kalau betul-betul dia baca Quran, betul-betul faham makamnya. Dan juga dapat warahmatan lil, dapat rahmat daripada Allah. Tapi bagi yang tak mengamaliakannya, hanya baca je, tak nambah apa-apa, malah kerugian. Wala yazidu zalimina illa. Jadi jangan kita nak banyak-banyak. Bukan saya tak bagi baca Quran tu banyak. Jangan sampai kita terhijab dengan Allah disebabkan banyak kita membaca Al-Quran. Saya bukan tak bagi baca Quran banyak. Jangan salah faham lah. Sahaja kata jangan baca Quran banyak-banyak. Sikit sudah. Bukan bacalah banyak, tapi tahulah makom-makom dia. Supaya kita dapat isi hati dia tu, kemanisan mukjizat Al-Quran tu, harus dibedah siasat ayat yang kita baca. Kalau kita tak bedah siasat, bakat baca je, kita tak tahu kelapa, kita tunjuk kelapa. Dari depan mata kita kumpul lagi kelapa. Padahal kelapa tu isi dalam dia kita nak ambil santan dia kan. Dah santan kita nak jadikan apa? Macam-macam masakan. Dah sudah paling tidak best sekali dia jadikan minyak pula. Daripada santan jadi minyak. Jadi bila kita tak bedah, kita ambil kita kuah kelapa tu kita longgok, tak buat apa tu saya kata tadi. Benda ni yang akan membebankan kita. Kita akan banggakan kita baca Quran, tapi kita sedangkan kita langgar arahan-arahan di dalam Al-Quran tu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah tak mampu nak amal lah. Jadi bacalah berapa banyak baca, tapi cari jalan untuk kita bedah siasat dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Nanti Allah akan tunjukkan bila kau nak beramal dengan Quran, Allah akan tunjuk. Inilah kemahuan Allah Ta'ala. Diturunkan Quran untuk menjadi syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kepada orang yang mukmin, yang kenal diri, kenal Allah. Tapi bagi orang yang tak kenal diri, tak kenal Allah, wala yazidu zalimina illa. Kita juga akan termasuk dalam golongan orang yang zalim bila kita telah menzalimi, iaitu kita mengatakan contoh ayat yang kita baca, wala taqrabu zina, tapi kita melakukan menghampiri zina. Sebabkan kita tak faham, maka kita duduk juga baca, menyeru juga wala taqrabu zina, jangan, padahal kita dah hampiri dan buat zina dah. Zina tu bukan lelaki dengan perempuan, bukan murim, bukan itu zina juga, tapi zina yang lebih kerap dilakukan adalah kita rasa keakuan diri. Keakuan diri saya dah cakap dulu dah. Keakuan diri tu juga satu perhiasan zina yang membawa kita lalai kepada Allah. Membuka pintu-pintu maksiat yang lain. Jadi perbaiki diri kita, sama-sama perbaiki. Indah kehidupan kita bila kita baiki, ringan hidup kita. Ke depan kita mudah, bukan beban. Jadi kita mengaji ilmu kenal diri, kenal Allah ni, maka depan kita bertambah mudah. Bukan kita ni mudah, kita selalu serahkan kepada Allah. Kita tak mau sedetik pun kita yang nguruskan. Itu yang jadi mudah. Yang memudahkan kita ke depan sesaat ni adalah Allah. Bukan ilmu kita, bukan amalan kita.
Tak. Yang bawa kita ke depan jadi mudah, kita serahkan semua kehidupan kita sesaat ke depan ni, engkaulah yang nguruskan ya Allah. Seperti mana yang Rasulullah SAW doakan. Walaupun Rasulullah tu banyak mujizat, banyak macam-macam, minta apa pun jadi, tapi tetap Rasulullah nak keindahan tu dengan Allah, engkau uruskanlah ya aku ya Allah. Padahal Allah ambil Muhammad, kau pakai ya terus. Tak, Muhammad tetap ya Allah, terdetik depan pun uruslah aku ya Allah. Itu dah tentu. Apatah lagi kita ni, tak ada apa benda pun yang hebat. Jadi lebih baik kita selalu, sedetik pun kita tak mau kita yang menyandai. Kita bersandar betul-betul kepada Allah. Asal rasa macam nak terkeluar, cepat istighfar, masukkan balik. Kita harus dengan Allah selalu, bukan dengan diri kita. InsyaAllah. Saya rasa cukup situ dulu. Kita bagi pencerahan untuk perkongsian dari Ustaz Zahir dan teman-teman lain insyaAllah. Tak jadi balik kan? Subhanakallahumma wa bihamdika, shrah li sadri wa yassir li Al-alimul hakim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah. Terima kasih ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalalul Ikram telah memberikan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kekasihnya, para pewarisnya, para aulianya, para sahabat, para tabi'in, sehinggalah sekarang ini pewaris-pewaris Nabi Muhammad daripada kalangan ahlul bait dan aulia masih lagi ada sehinggalah hari kiamat sebagai pasak-pasak kepada bumi. Seandainya tiada mereka, tertanggallah pelat-pelat bumi ini, hancur jadi kiamat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliku bi kamalih. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan kalam-kalam yang sedap yang menjadi hiburan di dalam kesengsaraan kita hidup di akhir zaman ini, yang penuh dengan ujian, yang penuh dengan fitnah, yang membakar jiwa dan perasaan. Tapi bila diketahui bahawa rupa-rupanya kita ini telah diberikan bekal, iaitu kalimah la ilaha illallah, kita ini pada hakikat paradigma ke depan kita ni tak ada. Dan ke belakang kita ni tidak wujud. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ada time dia, ada satu dahr yang tiada apa-apa pun boleh disebut apa-apa. Di situlah keesaan, itulah alam keesaan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sekarang ini ada isu Nur Muhammad. Kalau kita ada seorang yang kita sayang, kita nak panggil siapa dulu? Kita tentu kita panggil orang yang kita sayang dulu, betul tak? Jadi Allah Ta'ala ni, dia ciptakan siapa dulu? Dia ciptakan kekasih dia dulu. Itu pun susah nak faham. Sebenarnya benda ni budak tadika pun boleh faham. Kita kalau kita dah kan dibangkitkan daripada kubur, kita kalau budak kecil kita kan, mungkin dia akan panggil mak sebab dia sayang kat mak dia. Itu Allah Subhanahu Wa Taala ni, kekasih dia ialah Nabi Muhammad. Sebab tu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Jadi pelik ke kalau Allah Ta'ala tu ciptakan Nur Muhammad dulu? Tak pelik langsung sebenarnya, tak ada pelik langsung. Tapi itulah dia fitnah akhir zaman ni, menjadikan ilmu yang begini pelik, jadi canggung, jadi telah asing. Asing. Alhamdulillah. Cuma kadang-kadang kita tergelincir. Bila kita mengesahkan Allah, kita berkata diri kita la. Contoh, sekejap lagi kita terbuat maksiat, kita tertengok maksiat, contohnya, masa itu jangan isbatkan Allah.
kita kena isbatkan keakuan diri lah. Keakuan diri lah, kelemahan diri aku. Maknanya di situ keakuan diri. Memang kita isbat Allah belaka. Tapi kandai kata kita satu kali kita tergelincir. Maknanya di situ ialah keakuan diri. Bila ada keakuan diri itu lambang kita ni manusia yang lemah. Jadi bila maksud Ustaz Aziz tu kata kita kena sentiasa isbatkan Allah, maknanya berada di atas landasan syariat sentiasa 24 jam. Seandainya kita tergelincir, jangan kata Allah pula. Allah Ta'ala mentakdirkan aku rezeki ni, tengok aurat perempuan. Oh tak, itu salah. Sebenarnya kita kena kata di situ keakuan diri. Lambang adab kita dengan Allah SWT. Jadi kita dalam kita menyerongkar khazanah mengisahkan Allah ni, menafikan keakuan diri ni, ada satu ikrar, iaitu sayyidul istighfar tu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma apa? Sana'tu wa abu'u laka bi dhanbi alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Di situ ikrar. Ada sempadan di situ lengkap. Ada sempadan Laisa yang tak boleh kita pergi. Di situ ada siapa diri kita. Di situ ada kita diduduk kat mana. Ada perjanjian. Jadi cantik sebenarnya, sempurna sebenarnya apa yang telah disampaikan kepada kita, lengkap sebenarnya. Dua kanzun tu memang sempurna. Dan kita bila Sayyidina Abu Hurairah berkata, aku ada dua bejana. Satu bejana telah aku sampaikan, satu bejana lagi kita susuk, pandai-pandai carilah. Au kama qala, maksud mafhum di situ, pandai-pandai carilah. Maknanya ada situ dalam ilmu usul fiqh pun ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Bagi orang abqari, bagi orang kayyisun, dia menyelongkar dan mencari rahsia-rahsia di mana syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat ni berpisah tiada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, saya tertarik dengan apa yang Ustaz cakap tadi. Apabila kita macam mana? Semua itu ada urusan Allah belaka tak? Apabila kita buat maksiat, tergelincir, itu sifat keakuan diri. Dan jangan kita salahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Ustaz cakapkan, bila kita ada keakuan diri, pintu-pintu maksiat lain akan terbuka. Betul lah apa yang dicakap itu. Kita jangan salahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Tak ada dah. Bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, al-mukasyafa wal fuqara ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, la haula wala quwwata illa billahil azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Saya sedih mendengar doa sebegini. Ini saya nak buat secara ringkas yang saya nampak Allah Taala lintaskan. Sedih saya dengar doa ni sebab selama ni Allah Taala bagi saya rahmat, hidayah. Daripada saya jahil sampai saya dapat diperkenalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun sedikit, walaupun saya jahil, makin jahil, memang betul pun perkataan tu, jahil memang tak ada pun, dah tak ada. Semua dia je, semua kita yang jahil, kan? Jadi kejahilan tu membawa saya kepada ke arah kebinasaan. Zaman saya dululah, zaman kejahilan, jahiliah saya. Jadi saya risau bahawa hari Jumaat ni Allah Taala bagi saya rahmat. Sebelum ni Allah Ta'ala bagi saya rahmat, dibimbing oleh pembimbing rohani Allah Ta'ala hantarkan. Tapi saya risau pengakhiran saya.
Allah Ta'ala boleh membolak-balikkan hati saya risau. Sebab itu yang dikatakan kehadiran keakuan diri saya. Itu yang merisaukan saya bahawa ialah hari ini kita dapat rahmat, besok Allah Ta'ala bolak-balikkan dalam keadaan tidak ke arah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang saya risau. Yang sebagaimana Ustaz beritahu, khauf wal ju', mengharap dan merasai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengharap dan takut bila ada. Sebenarnya takut bukan takut sebab kita saya nak cerita ni, takut bukan saya nak masukkan neraka tu, bukan saya takut, bukan saya kata saya berani pun, tapi saya takut bahawa kesedapan, kenikmatan yang Allah Ta'ala bagi ni, Allah Ta'ala bolak-balikkan hati saya pula ke arah kesesatan, ke arah keakuan diri saya. Itu yang boleh mendatangkan azab yang pedih saya. Itu yang saya risaukan. Jadi sama-samalah kita menghayati apa yang dimaksudkan kalam yang datang daripada Allah ni. Semoga kita bersama-sama istiqamah dalaman yang diberkatakan oleh sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar. Istiqamah dalaman, menyatakan tiada keakuan diri, yang ada hanya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Apa yang diucapkan oleh Ustaz Zahir, Syekh, teman-teman kita semuanya daripada Khatir Rabbani, daripada lintasan yang suci yang datang pada Allah, daripada kalimat-kalimat yang suci, kalimat kudus, kalimat-kalimat Rabbi, Tuhan. Semuanya tak lain apa yang diucapkan oleh teman-teman kita semuanya nak mengajakkan kita sama-sama mengesakan Allah. Kita sama-sama diajak untuk mengesakan Allah. Itu tidak ada lagi hala tujuan yang lebih mulia di sisi Allah melainkan ajakan begitu. Terutama kita dapat sebarkan dalam YouTube. Semua pendengar YouTube tu dengar. Satu dunia. Kalau dia nak buka lah. Maknanya apa yang kita pesan, maknanya tak lain, mengajakkan mengesakan Allah sama-sama seperti mana Allah tetap dalam keadaan mengesakan dirinya sendiri. Itu yang mahal tadi. Walaupun kita ulang-ulang setiap kali talk kita ulangkan tu, tetap juga cukup bermakna kita ni, ucapan kita di sisi Allah. Sebab tak ada apa yang lebih baik, lebih bagus lagi melainkan kita ajak manusia ni, kita dan manusia yang kita ajak tu sama-sama mengesakan Allah. Da'ilallah, mengajak kepada kenal Allah, supaya kita tahu itulah tempat kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masa kita rasakan hidup ni lagi, kita dah serahkan balik kepada Allah. Bukan nak mati sekata maut serah, bukan macam tu. Sekarang ni kita betul-betul serahkan, kita tak ada keakuan diri. Buat kata macam ustaz tadi. Bila ada rasa keakuan diri, kita istighfar, menyesal lah. Bila kita rasa keakuan diri, macam seolah-olah kita melakukan dosa yang amat besar. Itu maksud ustaz tu, maknanya kita kena ingat keakuan diri ni yang membuka pintu-pintu maksiat yang lain. Syirik ke apa ke. Pintu yang besar daripada syiriknya adalah keakuan diri tu. Syirik besar tu, bukan kecil-kecil tu. Tapi bila tak mengaji, tak adalah detect, tak ada rasa apa. Beruntung bila kita belajar, kita rasa tu terlalu besar sangat. Itu pasal dia menangis berbulan-bulan para wali Allah. Salah apa? Salah cuma tongkat tu, Sunan Bonang, tongkat kepala emas dia. Sunan Kalijogo ni nampak dia nak ambil. Pasal kepala emas, tongkat pelik kan orang tua ni dalam hutan. Dia tarik. Berebut. Orang tua dia terjatuh dia tadi. Orang tua tu terjatuh, tertarik rumput. Ya, Sunan Kalijogo tu maksudnya engkau orang tua nampak pakaian kau hebat, berjanggut apa semua, kau sayang lagi tongkat kau daripada sampai kau menangis, tongkat kau aku ambil, dia kata. Sunan Kalijogo kata, aku bukan menangis pasal itu, tapi apa salah rumput ni yang berzikir kepada Allah, dia tidak berzikir sebab aku dah cabut. Sunan Kalijogo lembik dia dengar macam tu, lembik perkataan wali Allah. Terus dia berminat nak belajar. Kalau kau nak emas, kau lihatlah, jadi emas buah tu semua. Lagi kalau pergi hayal, dia tengok emas tu sampai terimpat, dia pengsan, dia sedar, dia cari orang tua tu. Terus jumpa orang tua tu, dapat dia kejar. Orang tua tu pacakkan tongkat tu, suruh tunggu sampai dia datang. Hingga
Sunan Bonang terlupa nak bahawa dia dah tinggalkan orang ni untuk dia datang balik. Allah lupakan, bukan dia saja lupa. Hingga bertahun-tahun dibakar, naik bas, tenggelam, janggut dah beruban apa semua, berlumpur, bakar lagi. Dia tetap tunggu Sunan Kalijogo tu. Allah ajar dia doa. Ya Allah, macam mana engkau tidurkan, engkau apa, kau lelapkan penduduk kafir, lelapkanlah aku juga dalam kebakaran kau. Kau pun tunggu. Berani nak cakap macam tu? Buat, boleh? Nanti dululah Kenapa? Sebab kan Sunan Kalijogo, dia dah digelar ahli pertapa, baru dia boleh buat. Kalau dia tak ahli tapa, dia baca tu memang sekejap dia lintah pukang lah. Air naik, dia cabut lah. Tapi dia dah terbiasa melakukan pertapaan demi pertapaan di Jawa, hingga setiap gunung-gunung, penjaga gunung-gunung yang angker, yang mengerikan, dah dihadap, dah dikalahkan. Setiap gunung-gunung yang ada angker, ada dia punya kegeronan penjaga-penjaga setan iblis dia tadi, dah dikalahkan oleh Sunan Jogo. Setiap tempat-tempat ditapa dia akan kalahkan dengan tauhid. Kita tak faham cara orang ahli tapa para wali. Dia nak kenal satu grup tu sampai dia Islamkan penjaga yang kafir. Baru dia pindah lagi satu gunung ke satu gunung sampai dia semua Islamkan setiap gunung tu. Ya Allah, barulah sekali dia dapat daripada Sunan Bonang tu tadi, pertapaan yang penghabisan saya. Wah, itu tadi. Itulah yang saya nak maksudkan, bahawasanya kita kadang-kadang salah faham. Apa yang dirancang Allah, kita membangkang rancangan Allah. Allah nak rancang untuk kita terbaik, kita berbalah-balah, jadalah, berbalah-balah. Ya Allah, mana boleh macam ni? Itu. Belajarlah diri, jangan membangkang, jangan berbalah dengan Allah. Kita tak sedar kita dah berbalah dengan Allah. Itu puncanya kita jadi tak rasa kemanisan dengan Allah bila sebut nama Allah. Dah kita berbalah. Kena buat ni, tak kena tu, tak kena ni, ada je kita tak kena kan. Yang kenanya kita ke? Tak kena juga kita buat. Jadi sebenarnya apa yang kita lalui ke depan ni, Allah lah yang tahu menentukan keadaan yang baik atau buruk. Dua-dua tu baik. Jangan ingat je baik itu baik, tak semestinya baik itu baik. Dan tak semestinya buruk itu buruk. Kerana kedua-dua tu penting dalam hidup kita, untuk Allah Ta'ala mencorak diri kita untuk selalu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini skill. Hidup kita bukan memilih antara baik dan buruk, senang dan susah, kaya dan miskin. Bukan untuk kita memilih itu ke depan kita. Itu pasti ada. Tapi yang mustahak sekali, harus kita selalu dengan baik atau buruk tu, siang ke malam, sakit atau susah tu bukan. Yang penting kita selalu dengan ajar diri kita. Ini skill yang Rasulullah, yang sahabat-sahabat, yang wali Allah pegang. Dia tak ada kerisauan tu sebab dia duduk situ. InsyaAllah pada pagi yang mulia ni, InsyaAllah saya rasa cukuplah sampai situ dulu. Sama-samalah kita mengamaliahkan untuk mengesakan Allah. Itu yang paling terbaik, yang lebih baik lagi InsyaAllah. Saya sudahi. Terima kasih perhatian banyak. Mohon maaf kekurangan kesilapan yang menyampaikan. Masih ada rasa keakuan diri. Wa afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan pada jemaah-jemaah yang dah dibacuk. Mudah-mudahan walaupun kita bertemu dan berpisah, tetap hati kita dengan kasih sayang indahnya, insya-Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi.